Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya cuba memberikan sedikit pandangan tentang isu yang banyak saya ditanya mengenai kes yang melibatkan, saya tak sebut namalah, seorang ahli politik di Sabah yang dibebaskan oleh mahkamah di atas 46 pertuduhan jenayah. Kes ini sebenarnya mendapat perhatian orang. Ia mendapat perhatian kerana sebelum ini, pada masa Kerajaan Pakatan Harapan Pemerintah, kita boleh lihat banyak individu yang didakwa di mahkamah atas kesalahan-kesalahan, iaitu kesalahan rasuah, pengubahan wang haram, money laundering dan sebagainya lah, salah guna kuasa dan sebagainya. Jadi apabila rakyat memilih kerajaan baru pada 1995 tahun 2018 dan lepas itu kerajaan Pakatan Harapan dilihat bersungguh untuk membawa mereka-mereka yang dirasakan terlibat dengan jenayah tadi yang dikatakan tadi, jenayah rasuah ke salah guna kuasa pengubahan wang haram ke mahkamah. Jadi saya agak gembira secara umumnya. Jadi sekarang ini bila berlakunya kes di mana seorang ahli politik ini dibebaskan atas 46 pertuduhan itu, dan sebelum itu juga dilihat bagaimana seorang yang terlibat dengan kes 1MDB juga dibebaskan tanpa dilepaskan. Discharge amounting to acquittal, DNA, di mana dia juga dibebaskan dengan syarat dia bersetuju untuk membayar sebahagian ataupun ada certain amount yang dipersetujui oleh antara dia dan juga pihak pendakwa. Jadi bila orang melihat semua ini, masyarakat negara kita ni sekarang yang makin celik ini, mereka boleh bertanya kepada ahli politik lah, khususnya kepada saya seperti tahu yang ada pengalaman dan juga pengetahuan tentang undang-undang ini. Dan saya juga pernah menjadi seorang timbalan menteri yang berkaitan menjaga undang-undang di Jabatan Perdana Menteri, maka secara umumnya ramai rakyat bertanya kepada saya. Sama ada mereka bertanya melalui telefon ataupun mereka menghantar mesej kepada saya bagi mendapatkan penjelasan. Saya akan cuba memberi penjelasan ini dalam bahasa yang paling mudah untuk dipahami oleh para pendengar sekalian. Sebab bila melibatkan isu perundangan ni, yang saya amat bimbang sebab ia agak teknikal. Jadi mungkin sukar dipahami oleh setengah orang. Saya akan cuba menggunakan bahasa yang paling mudah untuk kita memahaminya. Okey. Semua tahu bahawa tokoh politik ini Sabah telah didakwa dengan 46 pertuduhan jenayah. Dan kira telah mula dibicarakan. Dan pada peringkat permulaan ketika dibicarakan pun ada isu juga di mana semua orang tahu bagaimana tertuduh ini, bila orang dituduh di mahkamah kita panggil OKT ataupun tertuduh, dalam bahasa Inggeris accused. Kita tahu bagaimana dia telah orang kata dari segi sila perundangan telah lari daripada bidang kuasa lah. Mahkamah telah pergi ke sebuah negara dengan dikata tujuan untuk mendapatkan khidmat jabatan. Jadi itu menjadi juga isu sebelum ini. Dan sekarang ini apabila beliau dibebaskan dengan 46 pertuduhan kerana pihak pendakwa untuk tidak meneruskan pendakwaan dan mahkamah telah membebaskan beliau dengan bebasan penuh. Dipanggil full discharge ataupun full acquittal. Okey. Secara umumnya dalam perlembagaan negara kita, dalam perkara 145, artikel 145 golongan 3. Artikel 145 sub artikel 3 dipanggil. Dia memperuntukkan pendakwa raya ataupun peguam negara ini mempunyai budi bicara untuk mendakwa seseorang, untuk tidak mendakwa, ataupun dia bila didakwa nak terus atau tidak, nak terus ataupun nak hentikan pendakwaan. Itu kuasa yang diberikan oleh perlembagaan kepada peguam negara. Apa istilahnya pendakwa raya. Jadi dari segi itu memang dari segi perlembagaan kita boleh bersetujulah bahawa pihak pendakwa punya bidang kuasa untuk tidak meneruskan pendakwaan ke atas individu yang
dituduh dengan 46 putusan jaya ini. Kalau kita baca dalam laporan surat khabar, pihak pendakwa pada hari yang dia dibebaskan itu telah dalam bahasa Inggeris invoke ataupun menggunakan pakai Seksyen 254 Kanun Prosedur Jenayah, di mana mereka kata mereka tidak mahu meneruskan pendakwaan ke atas individu ini. Dan dalam laporan yang saya baca dalam surat khabar, dalam media, Hukum negara telah memberikan alasan. Antaranya dia kata saksi tidak dapat dikesan. Saksi tidak ada. Saksi tak dapatlah. Tak dapat dikesan ataupun tidak dapat hadir. Itu menurut pendakwa raya atau hukum negara. Seterusnya dia juga mengatakan bahawa ada dokumen tidak boleh dapat dikesan. Yang kita tahu dalam pembicaraan ini, bila kita nak buktikan kes, kita ada setengah-setengah dokumen perlu dikumpulkan. Jadi, mungkin dokumen dimasukkan adalah evidence ataupun keterangan dokumentari untuk dikumpulkan bagi mendakwa orang ini, tetapi dokumen tidak dapat dikesan. Itu menurut pendakwa negara. Yang ketiga, dia juga mengatakan ada satu affidavit telah diikrarkan oleh seorang bekas pegawai negara. Di mana dasarkan tiga alasan ini, kata pegawai negara yang ada sekarang ini, maka orang ini, kes ini tidak boleh diteruskan. Cara dengan berhormatlah, saya rasa kita kena menghormatilah keputusan itu. Dari segi perlembagaan memang kita kena hormat sebab itu adalah kuasa beliau. Cuma yang jadi persoalan sekarang ni, rakyat bertanya kenapa dia dibebaskan pada semua pertuduhan. Okey, saya pergi dulu pada Seksyen 254 yang saya kata di pihak pendakwa telah gunakan seksyen ini untuk tidak meneruskan pendakwaan. Seksyen 254 dalam perlembagaan ini, saya pernah ada pengalaman dalam kes ini juga. Seksyen 254 ini memang memberi kuasa pada seorang timbalan pendakwa raya ataupun pendakwa raya untuk memberitahu mahkamah mereka tidak berminat untuk meneruskan kes. Atas alasan-alasan tertentulah, sama ada saksi tak ada ke, ataupun alasan-alasan yang dia tak bagi alasan boleh. Itu memang kuasa pendakwa raya. Yang itu tidak pertikaikan. Okey. Dalam Seksyen 254 ini, dia menyatakan bahawa kalau sekiranya pihak pendakwa memilih untuk tidak meneruskan pendakwaan di bawah Seksyen 254 ini, secara umumnya, mahkamah kena putuskan tuduh ini dibebaskan tanpa dilepaskan. Dalam bahasa undang-undang dia panggil discharge not amounting to acquittal. DNA orang kata. Discharge not amounting to acquittal. Okey. Apa beza antara ini istilah perundangan yang agak teknikal Apa beza dibebaskan dan dibebaskan tanpa dilepaskan? Apa beza dia? Ataupun dilepaskan tanpa dibebaskan. Okey. Bila seseorang itu didapati, katakan dia dibicarakan, dah habis kes, mahkamah memutuskan dia dibebaskan. Maknanya dia tak salah lah, not guilty. Dia pun dibebaskan. Dari segi kesan, dari segi perundangan, orang ini dia bebas dan tidak boleh didakwa lagi pada masa akan datang oleh atas kesalahan yang sama. Sebagai contohlah, katakan dia mencuri kereta sebagai contoh. Dia dibebaskan oleh mahkamah. Kalau sekiranya akan datang, mahkamah nak pihak pendakwa nak dakwa dia mencuri kereta yang sama dalam pendakwaan yang kes yang sekarang yang dilepaskan tu, dia tidak boleh. Mahkamah tak benarkan. Pendakwa tak boleh buat. Undang-undang tak benarkan. Sebab undang-undang ni dia ada satu istilah dipanggil double jeopardy. Nah, ini diperuntukkan dalam perkara 7 artikel 7 perlembagaan. Artikel 7 perlembagaan susuan. Seseorang tidak boleh didakwa 2 kali atas kesalahan yang sama. Kalau dia bebas satu kesalahan, tak boleh lagi didakwa kesalahan yang sama pada masa akan datang. Maknanya, prinsip double jeopardy ini adalah untuk falsafah dia supaya ada satu pengakhiran kes pendakwaan ni. Supaya orang dibebaskan, dia tak ada fikir lagi lepas dia pun dakwa lagi. Sebab itu dia ada satu peruntukan, lepas dibebaskan tak boleh dakwa lagi. Tapi berbeza kalau sekiranya dibebaskan tanpa dilepaskan. Dia boleh dakwa lagi. Kenapa dia boleh dakwa lagi? Kerana dia hanya dibebaskan sementara. Dia tidak dibicarakan maka antara bebas
discharge and acquittal dengan bebas tanpa dilepaskan. Okey, dalam kes yang melibatkan tokoh politik di Sabah ini, yang rakyat agak, saya nampaklah agak marah, kenapa dia dibebaskan untuk semua ketuduhan, 46, bukan satu, 46. Okey, alasan pendakwa dia kata, contohnya dia kata alasan ni ialah dokumen tak dapat dikesan, saksi tak dapat dikesan. Kalau betul alasan ini pun alasan yang bagi saya tidak konklusif. Kenapa tak konklusif? Sebab sekiranya pada masa datang, evidence ini sekarang kita tak dapat, saksi tak ada, dokumen tak ada, tapi zaman kecanggihan teknologi ini, kemungkinan masa akan datang, dokumen itu boleh dapat dikesan ataupun saksi boleh dikesan. Alat dosa yang dibuat oleh pihak polis ataupun pihak pendakwa. Okey, dia kata juga ada affidavit yang dikeluarkan oleh seorang bekas pegawai negara. Ialah affidavit itu bagi saya masih boleh lagi kita untuk akan datang, sekiranya kita nak dakwa lagi, kita boleh panggil pegawai negara yang affirm affidavit ini untuk beri keterangan apa yang dimaksudkan dengan affidavit yang dikeluarkan. Itu benda yang kata orang tu tidak menjadi penghalang untuk orang ini diteruskan pendakwaan dia. Jadi apabila dia dibebaskan, sekarang ini dibebaskan dengan kebebasan penuh, full acquittal, bermakna akan datang pihak pendakwa tidak boleh lagi dakwa orang ini atas kesalahan yang sama. Dan bila 46 pertuduhan dibebaskan, bermakna dia bukan satu yang kecil, satu yang banyak, 46 pertuduhan. Sepatutnya bagi saya punya pandangan peribadi, with due respect kepada pegawai negara, patutnya hari itu kemungkinan saya tak tahulah, mungkin apabila dihujahkan di mahkamah, pihak Timbalan Pendakwa gagal meyakinkan mahkamah kenapakah orang ini sepatutnya hanya dibebaskan sementara saja. DNA saja, bukan dibebaskan penuh. Satu. Keduanya, kalau sekiranya ada kelemahan daripada kes pendakwaan ini, sepatutnya kita ada 46 pertuduhan. Tak semestinya kita bebaskan semua pertuduhan. Mungkin kita boleh setengah pertuduhan yang kita rasa tak kuat itu kita gugurkan ataupun kita pindah dan kita teruskan dengan tuduhan yang lebih kuat. 46 tuduhan, katakan kita buang 20 lah, kita ambil contoh 20. Kita ada lagi lebih kurang 26 tuduhan. Ataupun kita buang 40 saja, ada 6 tuduhan. Bila buang 46 semua kali kita buang, bermakna kat situlah yang saya rasa rakyat merasa agak janggal. 46 tuduhan takkan satu pun tak boleh lekat. Jadi inilah yang menyebabkan saya nampak rakyat marah. Sebab itu bagi saya, with due respect pada pegawai negara, saya rasalah, saya minta maaf, saya respect pada beliau, tapi saya ingin menyatakan bahawa image beliau lah dalam keadaan sekarang ni agak buruk lah. Sebab dia bermula dengan, bila jadi pegawai negara ni, banyak isu-isu yang saya nampak orang mempertikaikan kredibiliti dia. Sebagai contoh, bila dibebaskan OKT ni daripada 46 tuduhan. Sebelum ini, kes yang melibatkan kesalahan YNB juga dibebaskan tanpa dilepaskan. Walaupun tanpa dibebaskan, tapi alasan itu kerana dia sanggup pulangkan certain amount yang bagi orang dah kira sebenarnya jumlah itu tidak memadai. Itu juga yang terbaru ini, pegawai negara ingin mengambil tindakan menghina mahkamah kepada Mesyakini. Kepada pemilik Mesyakini ataupun dia punya pentadbir yang editor dia, di atas komen diberikan oleh pembaca. Ada satu berita dikemukakan disiarkan oleh Syakini, pembaca memberi komen. Atas komen itu, pihak pegawai negara telah memfailkan satu usul untuk mensabitkan editor Syakini sebagai pihak yang dikatakan menghina mahkamah. Dan pada hari ini dilaporkan bahawa mahkamah telah memberikan kebenaran. Memang ada proses dia dapat kebenaran mahkamah dulu. Jadi ini pun berlaku dalam zaman pegawai negara sekarang. Jadi orang akan melihat bahawa kenapa zaman pegawai negara ini nampaknya keadaan jadi
orang nampak macam ada satu keadaan di mana seolah-olah ada satunya cengkaman. Dan kita juga, saya juga baca dalam media, beberapa orang ahli politik daripada Parti Harapan juga telah dimula di soal siasat oleh polis. Contoh, ahli parlimen daripada Segambut, YB Hanayo dipanggil oleh polis. Sebelum ni kita dengar YB Sibarasa. Juga dengar macam mana kes yang melibatkan Syed Saddiq, YB Syed Saddiq. Jadi ini semua saya melihat bahawa rakyat seolah-olah saya tak tuduhlah, seolah-olah kita kembali kepada zaman sebelum 1995-2018. Jadi ini semua menjadi satu persoalan. Sebab itulah saya minta supaya orang negara kena kaji balik lah. Contohnya yang tindakan terbaru atas Syakini ini, mungkin dia boleh pertimbangkan pula adakah perlu untuk meneruskan tindakan menghina mahkamah itu. Saya rasa pihak Syakini ni dia cuba nak berikan kebebasan bersuara kepada pengkomen. Bila orang melainkan, dia siarkan berita itu, dia sendiri yang menyiarkan berita dan dia sendiri yang menghina mahkamah. Tapi dalam ni komen oleh pembaca. Yalah, walaupun dia boleh moderate sebagainya, tapi saya rasa Syakini ni cuba nak cuba nak suburkan kebebasan bersuara. Sebenarnya memang kalau kita lihat dalam komen-komen, saya pun seorang pemilik Facebook. Dalam Facebook saya, orang boleh hentam saya apa saja, boleh gunakan bahasa-bahasa yang lebih kadang kasar dan sebagainya. Tapi saya tak pernah ambil tindakan menyaman dan sebagainya. Bagi saya itu kebebasan bersuara yang patut kita cuba beri kepada rakyat. Sebab rakyat ini, dia berhak untuk menyatakan, walaupun mungkin pahit, walaupun mungkin pedas, walaupun agak pedas, tapi inilah kebebasan bersuara. Sebab itu kerajaan Parti Harapan dulu, apa yang kita kena batai, apa yang kita kena hentam, kita kena kritik, kena hentam, tapi kita cuba sedaya upaya untuk tidak menghukum rakyat. Kita bagi kebebasan bersuara kepada mereka, walaupun mungkin mereka menghentam kerajaan Parti Harapan dengan tanpa belayasan. Cumanya yang kita agak concern kalau sekiranya mereka menipu ataupun menyiarkan berita palsu yang memang terang-terang palsu. Kalau setakat mereka bercakap benda-benda yang mengkritik pedas sebagainya, memang kita akui lah kadang-kadang kita pun kadang-kadang kecewa, tapi demi kebebasan bersuara yang dijamin oleh perlembagaan, kita kadang-kadang tutup sebelah mata lah ataupun kita biarkan saja rakyat bersuara. Sebab rakyat ini pun kadang-kadang apa dia cakap itu mungkin betul, walaupun mungkin tidak 100% betul, tapi ada benda-benda maksudnya mereka nak meluahkan. Walaupun dalam kes yang melibatkan Syakini ini bukan pihak pengkomen yang dibawa ke mahkamah kerana minta mahkamah, tapi hanya pihak Syakini. Bagi saya menyerulah kepada pihak pengguna negara. Tapi baiklah kes tu, tak payah teruskanlah. Walaupun kamu dah dapat kebenaran, leave daripada mahkamah, you can always withdraw the application. Kita suburkanlah hak asasi atau kebebasan bersuara dalam negara kita ini. Dan kalau sekiranya pun ada, saya tak kata bahawa menghina mahkamah ni satu benda yang saya kondon ataupun saya benarkan. Saya pun tak suka. Kita pun harap juga para pembaca dan sebagainya pun bertanggungjawab. Kalau memberi komen, kalau boleh, cubalah memberi komen yang dengan fakta yang betul dan juga dengan bahasa-bahasa yang sopan. Tapi itulah yang harapan kita. Tapi realitinya kadang-kadang setengah orang ni, dan yang lebih malang lagi, setengah-setengah pengkomen ni, mereka menggunakan akaun palsu dan sebagainya. Zaman saya jadi kerajaan dulu, ataupun jadi Sembilan Menteri dulu, undang-undang, kita telah hapuskan akta berita tidak benar, anti-fake news. Saya sendiri yang bawa ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk memastikan undang-undang tidak mencengkam rakyat Malaysia. Saya ambil tindakan berdasarkan arahan daripada kerajaan. Saya bawa itu ke undang-undang ni ke Parlimen, Dewan Rakyat, Dewan Negara untuk dimansuhkan. Walaupun kita tak nafikan bahawa kerajaan Parti Harapan pada masa itu juga menjadi mangsa kepada berita tidak benar, fake news. Tapi demi untuk menjamin kebebasan bersuara oleh rakyat, kita sanggup kata orang tu mansuhkan akta itu. Walaupun kita sendiri mangsa kepada berita tidak benar itu. Jadi saya rasa saya telah komen mungkin dua isu tu. Saya harap
sekali lagi saya memohon kepada penggara supaya dapat memikirkan semula untuk sama ada perlu untuk menarik balik tindakan pimpinan mahkamah ke atas macam ini itu. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.